Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Elena dalam percubaan berilmu metode AI 2021. Hari ini saya akan terangkan tentang tajuk kami iaitu dekolonisasi. Berikut merupakan nama ahli dari kumpulan 8. Kami terdiri daripada 9 orang, iaitu Zari Salina binti Jamizi, Nur Amalia binti Zubaidi, Nur Farahin Nabila binti Abdul Adi, Pria Tarasini anak perempuan Nurdia, Liana Putri binti Azlin, Suryana binti Mat Siraj, Nur Atira Anis binti Abdul Rashid, Nur Liana binti Mat Saleh dan Silvicia Cuisa alias Kusmas. Statistik oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2020 menyatakan sektor pembalakan kekal sebagai penyebab utama dengan jumlah 83.7% daripada nilai harta tetap sektor pertanian. Ini menjelaskan bahawa pembalakan membawa hasil pulangan yang lumayan kepada kerajaan dan pihak yang mengusahakannya. Pulangan yang lumayan secara asasnya akan mengungkitkan tamakan manusia sehingga wujud usaha-usaha untuk melakukan pembalakan haram. Keutamaan daripada kegiatan pembalakan ini menyebabkan kurang perhatian diberi kepada pengurusan sektor hutan mampan. Secara keseluruhannya, 54% permukaan tanah Malaysia diliputi oleh hutan, di mana kita tahu hutan ini merupakan khazanah yang amat bernilai pada kita. Hutan hujan di Malaysia adalah salah satu daripada hutan tertua di dunia dengan sejarah berjuta-juta tahun. Dan hutan kita juga mengandungi sekurang-kurangnya 8,000 spesies flora dan 400 spesies fauna. Di Asia Tenggara, Malaysia merupakan penyumbang utama sumber mentah seperti kayu, kayan, rotan, buluh selain daripada Laos dan Indonesia. Di samping itu juga, hutan berfungsi sebagai kawasan tahanan air, mengendalikan perubahan suhu, habitat untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, hutan juga akan membekalkan makanan dan ubat-ubatan semula jadi. Maka tidak dapat disangka lagi bahawa hutan mempunyai nilai komersial dan ekonomi yang tinggi. Walaupun hutan telah membantu dari segi untuk meningkatkan ekonomi negara kita, namun baru-baru ini hutan telah menghadapi ancaman keputusan flora dan fauna yang amat serius. Hal ini disebabkan oleh perilaku dan tindakan manusia yang didorong oleh ketamakan diri sendiri yang hanya mementingkan keuntungan dan kesenangan diri mereka sahaja. Pemusnahan alam sekitar bagi memperoleh hasil lumayan melalui aktiviti pembalakan haram adalah satu bentuk kolonisasi dari segi mental, di mana manusia berfikir alam itu sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan tiada makna kepada mereka. Manusia juga berfikir bahawa mereka ialah sesuatu yang penting dalam hidup dan mereka menguasai segala-galanya. Jika kegiatan ini dilakukan secara berterusan, bukan sahaja alam semula jadi, malah masyarakat juga akan terkesan. Assalamualaikum, nama saya Zari Salina binti Jamizi, nombor metrik SDR 190015. Saya adalah wakil daripada kumpulan 8 bagi subjek falsafah dan isu semasa, Seksyen 14. Saya akan membentangkan bahagian permasalahan kajian. Terdapat 4 perkara yang kami akan bincangkan di dalam kajian kami. Yang pertama adalah banjir lumpur yang melanda pantai timur Semenanjung bukan disebabkan oleh faktor semula jadi. Okey, jadi telah tular di media-media sosial dan juga di dada-dada akhbar baru-baru ini. Okey, banjir lumpur yang melanda kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia iaitu Pahang adalah disebabkan oleh aktiviti pembalakan yang sedang giat dilakukan. Okey, kita boleh nampak aktiviti pembalakan ini berlaku. Okey, yang menyebabkan kawasan tadahan hujan telah terjejas dan mengakibatkan banjir lumpur lah. Ramai penduduk telah terjejas dengan kejadian ini, jadi kami akan bincangkan mengenai isu banjir lumpur ini di dalam kajian kami. Yang kedua adalah isu pembalakan yang menjejaskan alam sekitar. Okey, seperti yang kita ketahui, isu pembalakan ini memang terjadi saban tahun dan masih tiada tindakan tegas daripada pihak-pihak berkuasa, pihak-pihak yang berkenaan. Okey, isu pembalakan di Malaysia ini sangat orang kata sangat nazak lah kerana telah menjejaskan alam sekitar. Sebagai contoh, aktiviti pembalakan ni dapat menjejaskan kawasan tahanan air, peningkatan suhu bumi, kepupusan flora dan fauna, hakisan tanah dan juga mengakibatkan pencemaran air. Yang ketiga, ekosistem haiwan yang tinggal di dalam hutan ini terjejas. Ekosistem haiwan, terutamanya haiwan-haiwan yang semakin pupus di Malaysia seperti tapir, tenggiling dan juga orangutan, mereka telah terjejas
kerana mereka tidak dapat mencari sumber makanan dan juga tiada tempat berlindung disebabkan oleh aktiviti pembalakan. Ekosistem haiwan ini, haiwan adalah satu khazanah negara yang perlu dilindungi, tetapi disebabkan oleh pembalakan haram yang semakin giat dilakukan di Malaysia, ekosistem haiwan ini semakin pupus. Jadi kami akan bincangkan mengenai masalah ini di dalam kajian kami. Yang keempat, pengeksploitasian hasil hutan yang membimbangkan. Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengeksploit hasil hutan. Mereka telah melakukan pembalakan secara berleluasa demi mencari keuntungan. Pembalak-pembalak haram ini mereka telah menghancurkan, mereka telah membalak spesies pokok kayu yang berkualiti, dan menjual dengan harga yang mahal lah. Ini telah merosakkan ekosistem hutan dan amat membimbangkan. Jadi ini adalah antara contoh-contoh artikel yang telah kami rujuk di dalam perbincangan kajian kami. Yang pertama, artikel daripada berita harian online, usaha memerangi pembalakan haram akan diperdebat. Artikel ini telah dipublish, telah dicetak pada tahun 2019. Yang kedua adalah daripada artikel berita harian juga, kuat-kuasa atau baru banteras pembalakan haram. Yang ketiga adalah daripada Metro Online, aktiviti pembalakan haram skala besar terbongkar. Dan yang keempat adalah daripada berita harian, iaitu tumpas pembalakan di hutan simpanan kekal yang dicetak pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Saya Suryana binti Masyarash, bernama Matrik Sedi 2097. Penjajahan atau dekolonisasi merupakan fenomena di mana kemusnahan alam berlaku, iaitu dari falsafah Cartesian dualism yang membahagikan kehidupan kepada dua, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia manakala alam sekitar hanyalah makhluk yang tiada nilai. Eurocentrism iaitu kolonisasi dari segi penjajahan manusia melalui minda, dan penjajahan tanah atau wilayah merupakan salah satu aliran falsafah Cartesian dualism. Ahli falsafah moden iaitu René Descartes merupakan ahli falsafah yang bersifat rasionalis. Beliau lebih menghargai hasil-hasil alam. Seterusnya, hubungan nilai alam sekitar dan nilai peribadi adalah anthropocentrik dan ecocentrik. Anthropocentrik merupakan kepercayaan bahawa manusia memainkan peranan paling penting, dan ecocentrik merupakan kepercayaan yang berpusatkan alam sekitar. Sifat kemanusiaan dan alam semula jadi tidak akan berpisah. Hal ini kerana manusia memerlukan hasil-hasil alam sekitar untuk terus hidup dan terus maju. Hai, nama saya Selvi Syakumisa, nombor kad metrik CF2000082. Untuk objektif kajian yang pertama, iaitu mengaitkan isu pembalakan dengan kolonisasi moden dari sudut pemikiran, di mana proses kolonisasi ini dah berpaksikan kepada aliran yang mendorong kepada kemusnahan ekosistem dan eksploitasi alam. Oleh itu, dalam objektif kajian ini, isu pembalakan akan dikaitkan dengan kolonisasi moden dari sudut pemikiran. Objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti punca berlaku pembalakan haram di Malaysia, di mana merujuk kepada isu-isu semasa yang berlaku yang berkaitan dengan isu pembalakan, dan mengenal pasti apakah puncanya berlaku isu pembalakan di Malaysia ini. Objektif kajian yang ketiga ialah menjelaskan kesan positif dekolonisasi pemikiran terhadap alam sekitar, di mana dari kesan positif tersebut manusia akan memikirkan lebih dalam lagi dan lebih menghargai alam sekitar, dan seterusnya dapat mengurangkan isu-isu pembalakan yang berlaku di Malaysia dengan adanya pemikiran dekolonisasi terhadap alam sekitar tersebut. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya rekan saya akan membentangkan metodologi kajian. Selamat sejahtera. Nama saya Priya Tarshini, anak perempuan Murgia, dan nombor metrik ialah CF 2057.
Saya akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong kajian. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Kaedah kajian lapangan yang digunakan oleh kumpulan kami adalah kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif ini dijalankan dengan membuat kajian perpustakaan, iaitu penilaian dokumen seperti jurnal, artikel, buku-buku ilmiah dan dokumen daripada laman internet atau perpustakaan. Mereka bentuk kajian yang dijalankan oleh kumpulan kami ini adalah lebih menjurus kepada cara menangani permasalahan kajian kami. Ia juga merupakan metod untuk mendapatkan objektif-objektif kajian yang cuba dicapai. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, masyarakat Malaysia haruslah membuka minda dan mengamalkan dekolonisasi dari segi mental. Hal ini kerana pelbagai kepentingan dekolonisasi dari segi aspek yang positif yang dapat dihujahkan sekiranya kita mengamalkan dekolonisasi dalam kehidupan kita. Selain itu, alam semula jadi ini adalah merupakan satu anugerah Tuhan yang tidak ternilai kepada kita. Jadi, kita haruslah menjaga dan memelihara alam semula jadi yang dianugerahkan kepada kita. Manusia dan haiwan bergantung kepada alam semula jadi untuk memastikan ekosistem yang seimbang. Kes pencemaran yang berlaku di Malaysia memberi isyarat bahayanya jika kejadian ini terus berlaku. Sebagai contoh, kes banjir besar yang berlaku di Pahang baru-baru ini adalah disebabkan oleh aktiviti pembalakan hutan yang giat. Oleh itu, aktiviti pembalakan secara haram dan tidak terkawal ini perlu dibentera sekeras-kerasnya demi memelihara kesejahteraan alam semula jadi. Sekian, terima kasih.